Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 11 September bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Helikopter terputus hubungan. Juga air pasang besar Kuala Kedah terjejas. Sebuah helikopter swasta dikuatiri hilang di kawasan hutan di Bidor tengah hari tadi. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wika Siong berkata helikopter jenis Eurocopter itu dilaporkan terputus hubungan dengan Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur KLATCC kira-kira 12.16 tengah hari. Menurut Datuk Seri Siong berkata demikian kepada media selepas mengadakan lawatan ke stesen KTMB Ipoh hari ini. Menjelas lanjut, beliau berkata helikopter dengan terbang Sultan Azlan Shah Ipoh pada jam 12.37 tengah hari. Terdapat seorang juruterbang dalam helikopter berkenaan. Kuala Kedah sekali lagi dinaiki air susulan fenomena air pasang besar yang berlaku hari ini. Ketua Bahagian Pengurusan Bencana dan Operasi Angkatan Pertahanan Awam APM Negeri Kedah, Kapten PA Saifuddin Abdullah berkata paras air laut meningkat setinggi 2.9 meter mengakibatkan air melimpah dan memenuhi jalan raya dan premis perniagaan sejak jam 12.30 tengah hari tadi. Jelasnya, fenomena air pasang besar melanda negeri ini selama 3 hari bermula semalam sehingga esok. Paras air laut mencecah setinggi 2.9 meter memasuki kediaman penduduk yang tinggal di persisir pantai namun ia surut sejam kemudian. Saifuddin berkata semua pegawai dan anggota APM ditempatkan di kawasan dijangka terjejas iaitu di kawasan Kuala Kedah dan Tanjung Dawai di Kuala Muda. Katanya 5 lokasi lain yang turut terjejas antaranya Kuala Jerlun di Kubang Pasu, daerah Kuala Muda, Kuala Salah dan Kuala Yan di Yan, Kuala Kedah serta Langkawi. Justeru Saifuddin meminta semua penduduk tidak mengambil ringan dan bersiap sedia kerana fenomena air pasang besar ini boleh mengakibatkan berlakunya banjir kilat sekiranya hujan lebat turun. Sementara itu, seorang peniaga kedai makan, Muhammad Arif Azizan, 35 tahun, berkata dia terpaksa menutup perniagaan lebih awal kerana bimbang air pasang mengakibatkan dia mengalami kerugian. Katanya dia tidak mahu kejadian berlaku sebelum ini berulang di mana dia mengalami kerugian yang besar akibat barangan semua rosak ditenggelami air. Hari ini memang agak teruk sikit, memang tak boleh modal sebab orang kata apa start pada kami buka pukul 10 dan nego 2 jam lepas tu ayat naik. Tapi memang tak ada orang ramai. Sebab nak masuk sini pun memang dalam ni ayak. Jadi rumah kereta kalau kita masuk pun memang mati lah. Banyak orang tadi depan kami pun semua memang dekat tengah dia pun. Lepas jalan serat lah. Habis kereta semua. Dari sini nak pergi ke Penang lah. And this is my first time experience lah. First time pengalaman dengan banjir macam ni lah. Tapi okey lah, interesting juga. Bekas Ketua Cawangan PAS Kampung Kenor meninggal dunia ketika menunaikan solat maghrib secara berjemaah di Masjid Mukim Kenor di Kuala Krai Khamis lalu. Allahyarham Muhammad Razi Ibrahim, 63 tahun, secara tiba-tiba rebah dalam rakaat pertama solat di masjid itu pada jam 7.20 malam. Kejadian yang dirakam menerusi kamera litar tertutup CCTV menunjukkan Muhammad Razi tidak sempat rukuk lalu rebah dalam keadaan bersujud di saf jemaah lain yang sedang solat. Menurut Imam Tua Masjid Mukim Kenor, Ahmad Fadil Zamani, beliau yang menjadi imam solat pada waktu itu terdengar bunyi kuat seperti objek jatuh. Seorang jemaah berhenti daripada solat dan segera membantu membaringkan Muhammad Razi yang sudah tidak sedarkan diri. Jemaah kemudian menghubungi talian kecemasan 999 dan pegawai perubatan yang tiba mengesahkan Muhammad Razi sudah meninggal dunia. Ahmad Fadil berkata, mangsa dipercayai mempunyai sejarah penyakit jantung. Menurutnya, Allahyarham rajin menunaikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah di masjid selain mengamalkan bacaan 40 kali surah Al-Ikhlas setiap hari. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Tengah Kuala Krai selepas solat Jumaat.
Tarikh pilihan raya umum ke-15 PRU15 hanya akan ditentukan selepas perbincangan antara top 5 dalam UMNO diadakan sebelum dibawa ke Kabinet untuk kelulusan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata selepas perbincangan itu, tarikh yang dipersetujui akan dibincangkan dengan MCA dan MIC serta parti komponen Barisan Nasional yang lain. Tambah Datuk Seri Ismail Sabri mengikut perlembagaan perkara itu akan dibawa ke Kabinet untuk mendapatkan kelulusan sebelum dibawa menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk mendapat perkenan membubarkan Parlimen. Ismail Sabri berkata demikian ketika berucap di Majlis Penyampaian Peruntukan Masyarakat Cina dan India Parlimen Bera 2022 di Dewan Kompleks UMNO di Padang Luas Bera. Pemimpin top 5 UMNO adalah Presidennya Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi, Timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Hassan dan 3 Naib Presiden iaitu Datuk Seri Mazhir Khalid, Datuk Seri Muhammad Khalid Noordin dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Datuk Seri Ismail Sabri turut meminta semua pimpinan Barisan Nasional bahagian Bera untuk memperkemaskan jentera masing-masing memandangkan tarikh PRU15 sudah semakin hampir. Keputusan kerajaan membatalkan penjualan aset milik tabung haji Plantation Berhad THP terbukti tepat apabila syarikat milik Lembaga Tabung Haji TH itu mencatat keuntungan lebih RM760 juta tahun lalu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Ahmad Marzuq Syari berkata pelan pemulihan ladang sawit milik TH yang diusahakan menampakkan hasil apabila harga komoditi itu meningkat dan menghasilkan keuntungan yang dapat dikongsikan bersama pendeposit. Tabung haji menyediakan jumlah peruntukan yang besar untuk pulihkan ladang-ladang yang terbiar. Akhirnya ladang itu menghasilkan keuntungan, menghasilkan produktiviti yang baik. Dan alhamdulillah lah sekarang ini stabil. Tak berbangkit lagi soal nak jual ladang. Kalau dulu dicadangkan jual sampai 70% daripada kesemua ladang. Waktu itu saya struggle pastikan dan juga kerajaan pada waktu itu pertahankan naratif untuk tidak jual ladang. Datuk Ahmad Marzuq berkata demikian ketika memberikan pandangan berhubung cabaran yang dilalui ketika mula mengambil alih peranan sebagai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Jelasnya kerajaan terdahulu hampir menjual aset TH termasuk ladang di dalam dan luar negara. Bahkan pihaknya juga berjaya membatalkan penjualan ladang milik syarikat berkenaan ketika harga sawit merundum. Pada masa ini penjualan ladang milik TH tidak lagi berlaku, malahan membawa keuntungan apabila harga sawit meningkat dan berada pada harga stabil. Tindakan itu memberi keyakinan kepada pendeposit tabung haji yang sehingga sekarang jumlahnya sentiasa meningkat hari ke hari. Cabaran itu antara kekangan yang dihadapi bagi memastikan pendeposit tidak hilang keyakinan terhadap institusi kewangan terbesar umat Islam itu dan pada masa sama, TH terus berkembang dengan tadbir urus yang baik. Datuk Ahmad Marzuq berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri program pentas rakyat peringkat Parlimen Pengkalan Chepah di Pengkalan Chepah. Selepas ini, hati-hati iklan ubat overclaim di media sosial. Lambakan iklan overclaim produk ubat-ubatan atau makanan tambahan yang tidak terkawal di media sosial dibimbangi akan memberi impak negatif terhadap kesihatan dan kerugian kepada orang ramai. Justeru pensyarah Fakulti Farmasi Universiti Teknologi Marayu ITM, Dr. Muhammad Faiz Othman menggesa orang ramai untuk membuat laporan kepada Sistem Pengurusan Aduan Awam SISPA sekiranya terdapat unsur-unsur atau kriteria yang menjurus kepada overclaim sesuatu produk dalam usaha membantras perbuatan tidak bertanggungjawab itu. Menurut Dr. Muhammad Faiz, kepekaan dan kerjasama orang ramai amat diperlukan berikutan aktiviti itu tidak dapat dikawal secara menyeluruh meskipun pemantauan telah dilakukan oleh bahagian perkhidmatan farmasi BPF dan Kementerian Kesihatan KKM di pelbagai platform seperti televisyen, radio, termasuklah YouTube, Facebook, Instagram serta platform e-dagang seperti Shopee dan Lazada. Jika ada lagi iklan yang tidak berdaftar macam pihak awam dapat tahu, jadi boleh laporkan iklan tak berdaftar itu kepada Sistem Pengurusan Aduan Awam atau SISPA.
Jadi melalui sini lebih mudah kepada memberi laluan mudah kepada bahagian perkhidmatan farmasi untuk fokus kepada tindakan. Jelasnya terdapat 20 jenis penyakit yang tidak boleh diiklankan sebagai tuntutan perubatan berdasarkan jadual Akta Kawalan Iklan Ubat, antaranya penyakit buah pinggang, penyakit jantung, kencing manis, sawan, lumpuh, batuk kering, kusta, kanser, darah tinggi, penyakit mata dan lain-lain penyakit. Dan antara 20 penyakit ini termasuk sebagai ubat atau perkhidmatan untuk mencegah penyakit-penyakit ini. Jadi apa-apa pun tak boleh dilakukan, maksudnya tak boleh diiklankan bila datang 20 penyakit ini. Jadi produk-produk apa pun tak dibenarkan. Jadi daripada situ saja kita boleh tahu produk-produk yang klaim kata penyakit-penyakit boleh merawat penyakit-penyakit ini, anda pasti ia tidak mendapat kelulusan daripada Kementerian Kesihatan. Tegasnya, individu atau pihak yang didapati bersalah bagi kesalahan pertama boleh dihukum penjara tidak melebihi 1 tahun atau denda tidak melebihi RM3,000 atau kedua-duanya. Manakala bagi kesalahan seterusnya, penjara tidak melebihi 2 tahun atau denda tidak melebihi RM5,000 atau kedua-duanya di bawah Akta Kawalan Iklan Ubat, Akta Ubat, Iklan dan Penjualan 1956 dan Peraturan-Peraturan Lembaga Iklan Ubat 1976. Beliau menasihati orang ramai agar tidak mudah terpengaruh dengan iklan ubat atau makanan tambahan yang tidak berasas, khususnya di media sosial. Sebaliknya, mendapatkan nasihat doktor atau pakar yang bertauliah. Kementerian Kesihatan KKM mengesyorkan majikan di negara ini memberikan cuti tambahan 1 hari kepada pekerja untuk menjalani saringan kesihatan. Sehubungan itu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata pihaknya sudah meminta Kementerian Kewangan melihat peraturan yang boleh dibuat termasuk memasukkan cadangan itu untuk diperbincangkan ke dalam Belanjawan 2023 akan datang. Menurut Khairi Jamaluddin, majikan perlu mengambil kira situasi pekerja yang mungkin tiada masa untuk melakukan saringan kesihatan pada hujung minggu. Justru kerjasama majikan awam dan swasta adalah penting dalam memastikan pekerja dapat melakukan pemeriksaan kesihatan. Jelasnya, jika kaki tangan terbabit tidak disediakan cuti khas untuk membuat saringan kesihatan, mereka mungkin tidak mempunyai masa untuk berbuat demikian. Kadang-kadang bila dia nak buat saringan kesihatan tu, dia terpaksa mengambil cuti daripada jumlah cuti yang dibenarkan. Jadi saya mohon kita tambah cuti untuk saringan kesihatan. Majikan bagi cuti untuk tujuan saringan kesihatan 1 hari setahun kepada pekerja mereka supaya dapat buat saringan kesihatan. Ya. Kalau tidak, mereka mungkin tak ada masa. Khairi Jamaluddin yang juga ahli Parlimen Rombau berkata demikian selepas merasmikan program Semarak Gemilang Ambang Merdeka Parlimen Jempol di Balai Raya Kampung Sri Kendong, Kota Rembau, Negeri Sembilan petang tadi. Julai lalu, media melaporkan bahawa KKM mendapati kira-kira 53% rakyat Malaysia dewasa tidak menjalani saringan kesihatan dalam tempoh setahun lalu. Kids Flick International Sendirian Berhad menyasarkan sebanyak 100 pusat play school Kids Flick di seluruh negara menjelang tahun 2023. Pengasasnya, Dato' Dr. Sheikh Muzaffar Syukur berkata, play school yang ditubuhkan itu menerapkan konsep pendidikan secara berterusan dan holistik dengan gabungan pendidikan Islam, Al-Quran dan teknologi, merangkumi peringkat play school iaitu lingkungan usia 1 hingga 4 tahun, prasekolah 4 hingga 6 tahun sehingga sekolah rendah dan menengah. Datuk Dr. Sheikh Muzaffar yang juga merupakan angkasawan negara berkata, setakat ini sebanyak 28 play school Kids Flicks telah ditubuhkan selain turut menyediakan special need friendly program untuk anak-anak kelainan upaya. Kami begitu berbesar hati dapat melancarkan Kids Flicks. Ia adalah sebuah play school yang mengajar secara holistik daripada education, daripada segi interaktif, daripada segi Al-Quran, base Islamic, values dan segala-galanya. Saya bersonok bersama dengan mereka kerana saya inginkan sesuatu yang berlainan
Jadi saya bercadang untuk membina kem angkasawan contohnya, menekankan ilmu falak contohnya, menekankan ilmu angkasa. Jadi banyak program-program yang boleh dilakukan bersama anak-anak, lebih-lebih yang berumur 1 hingga 6 tahun. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Kids Flix Grand Launching 2022 di Lee Meridian Putrajaya. Sementara itu, Pengarah Strategik dan Pemasaran Azri Jemani berkata, menyedari kepentingan pembelajaran secara hybrid selepas negara berdepan pandemik COVID-19, Kids Flix International Serang Berhad memberi fokus secara berterusan terhadap program pendidikan atas talian sepenuhnya melalui kidsflix.com untuk membantu anak-anak boleh belajar di mana-mana dan pada bila-bila masa dengan lebih efektif dan interaktif sekaligus membantu mengurangkan beban ibu bapa dan guru. Saya kira satu pilihan baru kepada masyarakat dan ibu-ibu bapa di Malaysia yang inginkan satu bentuk program yang berterusan. Bukan saja waktu anak berada di tazkiyah tadika, tapi waktu berada di rumah mereka juga dapat pembelajaran secara berterusan pada ketika mak ayah di rumah. Yang keduanya ialah fokus Kids Flix ialah mengurangkan beban guru sebanyak 70%. Kenapa? Kerana penggunaan apps. Bukan lagi terpaksa guru menyediakan semua bahan RPH dan sebagainya, tetapi kita telah sediakan apps yang di mana rancangan pengajaran itu telah dimasukkan di dalam apps itu tersedia. Tambahnya, Kids Flix turut melancarkan program kedua iaitu Kids Flix Preschool lingkungan usia anak-anak 4, 5 dan 6 tahun. Seterusnya menyasarkan 40 lagi pusat Kids Flix Preschool menjelang 2023. Pada majlis sama, Kids Flix International Serang Berhad turut memeterai Memorandum of Understanding MOU iaitu penggabungan dua usaha sama di antara Kids Flix International Serang Berhad bersama Xiaomi EduWave Berhad dan MOU Kids Flix International Serang Berhad dan Ilianur Berhad Denur. Untuk maklumat lanjut berkaitan Kids Flix, boleh layari laman web www.kidsflix.com atau hubungi email dan nombor yang tertera. Bagi membuka peluang lebih ramai individu menyertai pelaburan emas, Koperasi Makmur Malaysia Berhad (Ko-Makmur) tampil dengan produk baru iaitu Shilling Emas Makmur Gold. Menurut pengerusi Ko-Makmur, Khairul Azam Awang, produk yang dilancarkan awal bulan ini menawarkan jualan shilling emas 1 gram sebagai pilihan kepada peminat emas memulakan simpanan mereka. Antaranya kita memperkemaskan lagi aktiviti perniagaan. Di antaranya kami telah mengeluarkan produk baru iaitu yang kami panggil MG Coin. Dan mana MG Coin ini kami bangunkan dan kami basrat untuk dijual kepada pelanggan-pelanggan dengan harga yang mudah dibeli dan mudah disimpan. Dan ini juga kami yakin dapat memberi peluang kepada orang ramai, terutamanya yang mempunyai bajet yang terhad. Tambah Khairul Azam, pengenalan produk itu juga adalah antara perancangan jangka panjang syarikat selepas pandemik COVID-19 berakhir. Menurutnya, Malaysia ketika ini sudah berada di fasa peralihan endemik. Justru Ko-Makmur perlu memperkenalkan produk baharu kepada pelanggan. Sementara itu, ditanya mengenai pembukaan cawangan baharu kedai emas Makmur Gold, Khairul Azam berkata pihak Ko-Makmur akan melancarkan sebuah lagi premis di Putrajaya bulan depan. Pembukaan cawangan berkenaan adalah bagi memenuhi permintaan pelanggan dan peminat barangan kemas di kawasan pusat pentadbiran kerajaan itu. Khairul Azam ditemui media selepas program Bubur Ashura Makmur Gold bersama komuniti di Taman Indra Sempurna Kuantan Pahang pagi tadi. Sebanyak 10 kawah bubur Ashura dimasak secara bergotong royong oleh kira-kira 200 penduduk sekitar taman perumahan itu. Pengerusi KRT Fasa 3B Taman Indra Sempurna Azri Mansur ketika ditemui merakamkan ucapan terima kasih kepada Makmur Gold kerana memilih taman itu bagi program berkenaan yang merupakan sejarah buat penduduk. Inilah julung kalinya yang diadakan dalam wujudnya Indra Sempurna ni. Jadi saya mengucap terima kasihlah. Terima kasih. Sejarah jugalah hari ini kira-kira. Tak pernah lagi mewakili semua 10 KRT membuat perdana ni. Papua New Guinea dilanda gempa kuat.
Sekurang-kurangnya 5 maut akibat gempa bumi berukuran 7.6 magnitude yang menggegarkan Papua New Guinea hari ini. Mangsa yang maut dilapor tertimbus di bawah tanah runtuh manakala beberapa lagi mangsa cedera parah. Gempa itu berlaku pada kedalaman 90 km berhampiran Kainantu, sebuah bandar dengan populasi 8,500 penduduk. Pengarah bencana wilayah Morot berkata, beberapa warga tempatan turut tercedera akibat serpihan bangunan yang runtuh. Gegaran itu juga menyebabkan kerosakan jalan raya, infrastruktur, tanah runtuh dan bekalan elektrik terputus. Terdahulu, gempa bumi itu turut mencetuskan amaran tsunami namun ditarik balik tidak lama kemudian. Sementara itu, gempa bumi berukuran 6.1 skala Richter turut melanda Kepulauan Mentawai di barat Sumatera, Indonesia. Disusuli gempa susulan berukuran 5.7 skala Richter. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan, namun kira-kira 200 penduduk terpaksa berpindah ke pusat pemindahan yang disediakan. Gegaran akibat gempa itu turut dirasai hingga ke Padang yang juga ibu kota Sumatera Barat. Majlis Persemadian Negara untuk mendiang Ratu Elizabeth XI akan berlangsung 19 September ini di Westminster Abbey. Pengumuman itu dibuat pegawai diraja sejurus selepas pertabalan Raja Charles III sebagai pemerintah yang baharu. Ketika ini, mendiang Ratu Elizabeth II ditempatkan di Istana Balmoral. Ia kemudian akan memulakan perjalanan sepanjang 175 batu menuju ke ibu kota Scotland, Edinburgh, bagi membolehkan orang ramai memberi penghormatan terakhir. Selasa depan, keranda yang membawa Ratu Elizabeth II akan diterbangkan ke London untuk ditempatkan sementara di Istana Buckingham. Mendiang kemudian akan ditempatkan di Westminster Hall selama 4 hari sebelum dibawa ke Westminster Abbey bagi upacara persemadian. Semalam, Raja Charles III ditabalkan secara rasmi sebagai Raja Britain dalam satu istiadat di Istana St. James, London. Istiadat yang dihadiri putera William turut disiarkan di televisyen dan ditonton jutaan rakyat Britain. Ratu Elizabeth II, raja paling lama menduduki tahta dalam sejarah Britain, mangkat pada usia 96 tahun di Balmoral, Scotland selepas 70 tahun bersemayam di atas tahta. Mendidik jiwa mencintai tanah air adalah satu usaha mengekalkan kemerdekaan. Teruskan berjuang demi tanah air yang tercinta. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-65. Sekian berita Al-Hijrah dan jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok dan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Jangan lupa siaran langsung Globe Al-Hijrah 8.45 malam ini yang mengupas mengenai penderitaan mangsa bencana banjir di Pakistan. Saya Fazida Mustafa, Assalamualaikum dan selamat malam.